Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran semula pada 28 Jun 2021 bersamaan hari Isnin jam 9 pagi. Okay, so hari ini adalah edisi khas Biz Talk Show bersama Cikgu Hanin Right Up Viral bagi slot webinar bersempena Minggu PKS 2021 Anjuran SME Corp Malaysia. So hari ini kita akan membawakan topik berkenaan pemerkasaan pembangunan sosio ekonomi wanita. So apa serba sedikit tentang tajuk ni? Hari ini kita akan mengulas tentang peranan dan cabaran wanita dalam menambah nilai sosioekonomi wanita dalam sektor ekonomi, khususnya dalam dunia perniagaan dan e-business. So, untuk pengetahuan semua, live hari ini bersiaran serentak secara langsung di 3 buah platform media sosial, iaitu di Facebook page Rise Mini Right Up Viral sebagai penganjur utama, dan kedua di Facebook page SME Corp Malaysia Pahang, dan tidak ketinggalan di Facebook page Persatuan Tunas Usahawan Negeri Pahang. Okey, so tanpa kita membuang masa, kita menjemput panel jemputan khas kita hari ini, iaitu Puan Nurhasniza Nadia Abidin, iaitu pengarah Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Pahang. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, salam. Alhamdulillah. Okay. Kita berbesar hati hari ini kita dapat meluangkan masa bersama dengan Puan Pengarah untuk kita mengulas lebih lanjut tentang tajuk pemerkasaan pembangunan sosioekonomi wanita. Okay, so tanpa kita membuang masa Puan, okay, boleh tak Puan berikan gambaran sedikit gambaran awal tentang fungsi JPW? Silakan. Okey, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih ya kerana menjemput pada pagi ini, dan saya berbesar bersedikitlah berkenaan dengan apa-apa yang berkenaan dengan JPW ini. Okey, untuk maklumat Farah dan juga di atas talian ya. Jabatan Pembangunan Wanita ini adalah satu agensi di bawah Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Yang mana fungsi utama jabatan ini adalah untuk melaksanakan ya program pembangunan kapasiti dari segi khidmat kaunseling dan juga nasihat sokongan ya bagi wanita, dan seterusnya menyelaras serta memantau program-program yang telah dilaksanakan. Untuk makluman ya, JPW beribu pejabat di Putrajaya, yang mana ia turut mempunyai cawangan yang dikenali ya sebagai pejabat pembangunan wanita negeri di semua negeri kecuali di Sabah dan Sarawak, yang mana untuk makluman juga, pejabat cawangan ini kita memang giat melaksanakan program-program berbentuk untuk menambah pengetahuan lah ya kepada wanita-wanita di luar sana. Ya Farah? Okey, baik. So difahamkan Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pahang berlokasi di Bandar Kuantan, betul Puan? Ya, betul. Okey, so seterusnya bila kita bercakap tentang sektor ekonomi, saya mohon pandangan daripada Puan bagaimana pula peranan dan fungsi JPW dalam memperkasakan sosioekonomi wanita ni lebih-lebih lagi dalam sektor perniagaan. Silakan. Okey, sebenarnya kami di JPW ni sangatlah ya menitik beratkan ya tentang pemerkasaan wanita melalui pelbagai aspek pembangunan kapasiti lah. Okey, justru itu jabatan ini pada tahun 2021 telah memperkenalkan satu model yang dipanggil model pemerkasaan wanita, atau kita panggil dengan ringkasnya model 4K, bagi memastikan program-program pemerkasaan wanita dijalankan dengan lebih berstruktur dan juga mampu untuk mengoptimalkan potensi dan juga peranan wanita dalam pelbagai bidang. Okey, model 4K yang dimaksudkan ini adalah merangkumi aspek keseimbangan, keuangan, kemahiran serta kesesamaan dan kepimpinan diri. Okey, dalam usaha kita untuk memperkasakan sosioekonomi wanita dalam sektor perniagaan, ianya merupakan salah satu daripada cabang pemerkasaan wanita dalam bidang keuangan.
Ya, kalau kita tengok dalam model 4K tu dia berada di bawah bidang domain kemahiran dan juga domain keuangan ya. Yang mana kat sini kita di JPW sangat menggalakkan wanita-wanita untuk menjana pendapatan, tak kira sama ada mereka ini berada di dalam sektor formal ataupun informal. Ini adalah kerana ia adalah penting ya, sebagai satu mekanisme untuk melindungi diri wanita itu sendiri, keluarga, sekiranya berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Contohnya jika berlaku perceraian, hilang pekerjaan atau kematian suami ya. Okey, berbalik kepada soalan berkenaan dengan peranan dan fungsi JPW dalam bidang pemerkasaan ini. Okey, melalui 4K model 4K yang telah diterangkan tadi, JPW juga mengadakan program-program di bawah domain keuangan, yang mana domain keuangan ini kita memfokuskan mengenai ilmu pengurusan keuangan, sama ada keuangan diri sendiri dan juga keluarga, serta program-program yang boleh menggalakkan keusahawanan sebagai salah satu cabang dalam menjana pendapatan. Okey, uniknya kalau kita lihat di JPW ini, program-program pengurusan keuangan yang kita laksanakan, kita akan berkolaborasi ya dengan AKPK, yang mana ianya sebuah agensi yang pakar dalam bidang pendidikan keuangan di bawah Bank Negara Malaysia, dalam usaha untuk memberi ilmu-ilmu asas dalam bidang berkaitan keuangan ini, supaya wanita-wanita ni lebih faham dari perspektif agensi dan juga kepakaran. Okey, selain daripada itu juga ya, kalau dari segi bidang keusahawanan, JPW juga turut berkolaborasi dengan pihak termasuk MEDEC, Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, serta agensi-agensi di bawahnya seperti Tekun, InScan dan PNS ya, bagi memberi sokongan terhadap wanita yang memilih bidang keusahawanan sebagai salah satu bidang untuk menjana pendapatan. Okey, agensi ini merupakan agensi yang pakar dalam industri untuk menjalankan program-program yang berstruktur dan sistematik, yang mana ia dapat membantu mereka yang ada komitmen untuk menjadi usahawan yang berjaya. Okey, seterusnya ya, di bawah domain kemahiran pula ya, JPW turut memperkenalkan modul tap and swipe, yang mana ianya berhasrat untuk meningkatkan kapasiti wanita dalam bidang literasi digital. Ya, untuk makluman ya, satu kajian juga telah dijalankan ya oleh JPW ke atas lebih kurang 4,500 responden ya, yang mana kita dapati bahawa pada Mei 2020 yang lalu, yang mana kita dapati bahawa hampir 96% daripada responden yang kita lakukan kajian ini memiliki telefon pintar. Dan sebenarnya perkara ini tak ada beza pun antara wanita-wanita yang berada di luar bandar dan juga wanita yang berada di bandar. Okey, berdasarkan kepada kajian ini juga kita dapati bahawa lebih daripada 60% menggunakan smartphone ini untuk menjana pendapatan. Jadi boleh dikatakan bahawa secara keseluruhan tahap literasi digital wanita-wanita ini adalah di peringkat sederhana ya, maksudnya lebih daripada 60%. Maksudnya tak adalah kata ketinggalan sangat ya. Jadi JPW mengharapkan program-program yang kita laksanakan ini dapat meningkatkan literasi wanita menggunakan peranti digital ini sebagai salah satu sebagai salah satu daripada platform diorang ya untuk menjana pendapatan ya. Manakala sebab kita nampak sekarang ni memang agak sukar kita nak navigate kehidupan kita ni tanpa smartphone ya, menjadi satu keperluan kepada wanita-wanita, terutama sekali kalau mereka yang berada di dalam bidang perniagaan ya, kerana ia merupakan satu benda yang penting dalam kehidupan mereka. Okey, selain daripada itu juga ya, bagi membantu ya wanita dalam bidang sosio-ekonomi, dari perspektif lain juga JPW juga turut ya menjalankan kolaborasi ya bersama beberapa agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, yang mana melalui inisiatif ini JPW turut menghubungkan peluang pekerjaan yang ada kepada kumpulan SASA melalui
Carnival Kerjaya ya. Untuk makluman semuanya, pada 9 hingga 10 Mac yang lalu ya, JPW dengan kerjasama pihak Talent Corp juga telah mengadakan Carnival Kerjaya Wanita secara atas talian ya, yang mana ia telah melibatkan penyertaan syarikat Lotus yang dulu dikenali sebagai Tesco dan juga Nestle dengan yang telah menawarkan lebih kurang 400 peluang pekerjaan. Ya, daripada jumlah tersebut seramai lebih kurang 333 wanita dari kumpulan B40 telah berjaya dihubungkan kepada peluang pekerjaan melalui platform ini. Seterusnya pada 29 hingga 30 Mac yang lalu ya, pihak JPW juga telah mengadakan program Carnival Kerjaya di peringkat negeri Kelantan bersempena dengan hari Sayyidatina Khatijah. Kalau kita masukkan hari Sayyidatina Khatijah ni macam hari wanita lah ya, yang melibatkan penyertaan lebih kurang 15 buah syarikat dengan hampir 600 peluang pekerjaan, yang mana daripada jumlah tersebut seramai lebih kurang 311 wanita daripada kumpulan B40 telah berjaya dihubungkan kepada peluang pekerjaan. Okey, selain daripada itu juga kami di pihak JPW juga telah memberi khidmat sokongan yang lain kepada pihak wanita-wanita di luar sana untuk dalam usaha untuk menguasai bidang perniagaan atau usahawanan, sebab ia merupakan, bagi saya ia merupakan satu kemahiran tambahan lah kepada wanita-wanita yang bercadang untuk menjana pendapatan dalam bidang keusahawanan untuk meningkatkan sosioekonomi. Antaranya kita ada menyediakan program di bawah keseimbangan ya, kita sediakan khidmat kaunseling, dan juga kita juga ada sediakan program-program di bawah advokasi gender ya. Kalau kita lihat di Pahang ni, kita telah laksanakan lebih kurang 6 program advokasi gender. Kalau kita tengok bunyinya macam tak ada kena-mengena dengan bidang sosioekonomi, tetapi kalau kita tengok tajuk kat situ memang ada kita memberi pendedahan lah kepada wanita. Contohnya kalau kita tengok di bawah JPW Pahang, kita telah pun melaksanakan program yang mana menjurus kepada penguasaan wanita dalam bidang politik, perbezaan gender dalam kepimpinan, wanita dan juga kuasa membuat keputusan, wanita dan kemiskinan, peranan gender di dalam keluarga, dan juga wanita serta pemilikan harta. Kat sini memang ada memberi maklumat lah secara langsung dan juga tidak langsung dalam usaha untuk membantu wanita untuk menceburi bidang keusahawanan, perniagaan, dan juga sama ada secara atas talian ataupun di luar talian. Okey, itu saja untuk yang itu ya, Puan Farah. Alhamdulillah. So panjang lebar bercakap tentang kajian bagaimana peranan agensi kerajaan lebih-lebih lagi daripada Jabatan Pembangunan Wanita untuk meningkatkan sosioekonomi dan juga menambah nilai daripada segi kehidupan dan perniagaan golongan wanita. So saya nak minta serba ringkas pandangan daripada Puan berkenaan inisiatif yang dibawa juga oleh pihak SME Corp Malaysia, di mana mereka juga ada menawarkan beberapa program khusus kepada golongan usahawan. Tidak hanya tertumpu kepada usahawan IKS dan belia saja, tapi malah mereka ada juga menganjurkan orang kata program-program keusahawanan, orang kata untuk perkembangan perniagaan daripada peringkat IKS sehinggalah ke sedang berhad dan korporat, untuk membantu membangunkan, mengembangkan lagi pasaran dan peluang mereka untuk menerokai dunia perniagaan. So saya minta pandangan secara ringkas daripada Puan Pengarah berkenaan dengan inisiatif yang dibawakan oleh SME Corp Malaysia ni juga. Okey, kalau kita lihat inisiatif yang dilakukan ini merupakan satu inisiatif yang baik sebagai satu program yang diadakan di bawah kerana kita lihat kadang kita kemahiran wanita itu sendiri untuk berburu mereka ni dia tak tahu di mana saluran yang perempuan dan di mana tahap kemahiran diorang. Ada juga beberapa agensi lain
ini adalah satu platform atau mekanisme untuk membantu mereka dalam usaha untuk terlibat dalam sosioekonomi ini. Okey, baik. So, sebenarnya apa jua inisiatif yang dibawakan oleh mana-mana agensi kerajaan, tidak kira lah SME Corp Malaysia, Jabatan Pengguna Tampahang ataupun badan-badan kerajaan lain, sebenarnya ada melancarkan satu visi dan misi di mana membantu rakyat Malaysia dari dalam golongan usahawan untuk menaik taraf kehidupan dan perniagaan mereka. Okey, so kita berterima kasih kepada audiens kita hari ini yang sudi bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Khalif Ar-Rashidin, Sharifah Fatimah, Zawiyah Mahmud, Samsul Kamal Yusof, Angeline Yong Mei Ling. So kita ada audience Chinese dengan kita hari ini. Okey, so kepada anda yang bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, so kalau kita tengok pada tontonan views hari ini adalah seramai 430 lebih. Okey, kepada anda yang berminat untuk bertanyakan sebarang soalan, okey, anda boleh tinggalkan di ruangan komen dan saya akan bacakan sebentar lagi dan kita akan berkongsi dengan Puan Pengarah tentang pandangan dan komen anda. Okey, so kita memetik komen daripada Khalif Ar-Rashidin di mana di dalam Al-Quran pun sebut Anissa, maknanya wanita pun layak memperoleh inisiatif ni. Rebut peluang ini ya sister-sister kat luar. Okey. So kita berbesar hati walaupun orang kata topik ini menekankan kepada topik wanita, tetapi kita ada juga orang kata audiens daripada golongan lelaki yang mempersetujui inisiatif untuk membantu membangunkan sosioekonomi wanita. Okey, so seterusnya saya nak tanya sedikit tentang pandangan Puan Pengarah tentang pelibatan wanita. Bila bercakap tentang pelibatan wanita dalam sektor ekonomi, kita sedia maklum ramai ikon usaha wanita berjaya ni telah daripada Malaysia telah diangkat dan menerima pelbagai anugerah dan penghargaan baik di dalam ataupun di luar negara. So saya nak minta pandangan sedikit Puan Pengarah tentang kemajuan dan pencapaian ikon-ikon ni. Silakan. Okey, kalau bercakap ikon sajalah ya, memang pun ada yang sebenarnya bermula daripada bawah, contohnya kalau kita tengok beberapa Insta famous yang saya ikuti, kalau kita tak perlu cakap lah kalau macam kita punya ikon negara tu macam Nelofa apa semua tu kan, itu memang kita dah tak boleh nak menafikan lagi dari segi kejayaan dia ya, dari segi kalau kita lihat dia background dia orang, kalau kita lihat beberapa ada lagi yang saya cuba untuk saya petik sedikit lah yang menjadi satu idola lah juga pada saya. Kalau siapa-siapa yang pernah tengok di IG story ataupun kita tengok Irene Nadia, kalau kita tengok dia punya pencapaian dari segi perniagaan, melaksanakan perniagaan dia bekerja dari rumah tu saya rasa mesti ada wow factor yang membantu ataupun yang menjadi satu pembakar semangat lah ya, sebab mereka ini kebanyakan yang berjaya ni saya lihat bermula daripada bawah. Yang pertamanya lagi kita tengok dia ada support ya, orang-orang di sekeliling dia yang support, terutama sekali keluarga, kawan-kawan yang mana memberi satu ruang kepada dia untuk berjaya daripada bawah, dan keberjayaan diorang tu sangat menonjol lah dalam setahun dua boleh mencapai apa yang diinginkan ya. Kalau kita lihat pun ikon-ikon yang ada ya sekarang ni, kita lihat diorang pun macam dah stabil, dan kalau kita lihat juga diorang tak ada masalah untuk isu-isu jika berlaku masalah keuangan ya. Mungkin kalau ada pun dia terjejas dari segi pandemik sekarang ni pun mungkin tak memberi satu kesan yang besar kepada mereka, dan ada yang saya lihat ikon-ikon ini juga banyak menyumbang kepada mereka-mereka yang berada di dalam kesusahan dan juga mereka-mereka yang baru untuk menjadi untuk memasuki bidang perniagaan ini ya. Cuma sebenarnya kalau kita lihat bagi saya ikon-ikon yang berjaya ni menjadi satu
pembakar semangat, ya. Dan kita ni sebagai wanita yang ingin berjaya, kita kena tengok apa yang wow factor yang ada pada mereka yang boleh kita ambil, supaya kita pun boleh, kalau tak dapat sama macam mereka pun sekurangnya kita nampaklah laluan saluran mana yang kita boleh tuju untuk kita mencapai matlamat kita itu. Ya, saya bersetuju di mana apabila diangkat sebagai ikon, semestinya apabila kita sudah mencapai tahap kejayaan di satu level, tidak kisahlah daripada lokal ataupun luar negara. So untuk kita pulangkan semula hikmat bakti kepada usahawan-usahawan yang sedang naik. So itu adalah orang kata satu circle di mana perlu diteruskan oleh mana-mana ikon usaha wanita yang lain. Okay, so kita ada soalan daripada audiens ya puan. Okay, kita ada soalan daripada Su Cik Man di mana beliau bertanyakan tentang apakah inisiatif dari segi pembelajaran yang ada di JPW dan bagaimana untuk memperolehinya. Silakan. Okey, soalan ini kalau inisiatif pembelajaran yang ada di JPW ya. Okey, untuk makluman semua yang berada di atas talian sebagaimana yang telah saya maklumkan tadi, menggunakan dalam keadaan pandemik sekarang, kita program-program yang kita laksanakan di bawah JPWI kebanyakannya secara atas talian ya, melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube serta juga Telegram ya. Untuk makluman semua mereka di atas talian, kebanyakan negeri-negeri kita mempunyai media sosial mereka, iaitu JPW Pahang. Kalau macam Pahang di JPW Pahang, kalau Kelantan JPW Kelantan, dan mana kita memang ada program-program dilaksanakan atas talian, dan segala pengumuman ataupun segala program-program yang apa yang kita akan laksanakan di atas talian kita akan masukkan di platform ni lah ya, kita masukkan di platform media sosial lah. Kalau kita lihat kebanyakannya Facebook antara yang banyak lah yang ada di negeri-negeri. Jadi untuk mereka yang di luar sana, boleh lihat lah, okey, boleh tengok balik Facebook JPW sama ada di negeri mana-mana yang terlibat, dan kita ada program-program sebagaimana yang pemerkasaan yang saya jelaskan sebentar tadi. Program pemerkasaan model 4K tadi tu kebanyakan kita memang masuk ya, kita still lagi boleh lihat di media sosial di Facebook. Jadi apa-apa yang tak betul ke, apa yang apa maklumat-maklumat tak betul ke ataupun yang betul ke, semua kita maklumkan. Kadang-kadang pada zaman sekarang ni macam-macam kita dapat ya. Ada orang macam baru ni kita tengok ada bantuan khas Ibu Tunggal pun ada yang cuba untuk mengeluarkan iklan palsu ya, yang mana kita maklumkan juga di media sosial kita, di platform Facebook. So saya menyerulah ya kepada mereka di atas talian untuk sama melayari Facebook JPW Wanita ya, untuk melihat apa program-program atas talian yang kita laksanakan. Okey, so semoga dengan pencerahan daripada Puan Pengarah tadi menjawab soalan Puan Su Cik Man sebentar tadi. Okey, so Puan Pengarah ada berkongsikan tentang portal JPW JPW dan juga Facebook. So untuk pengetahuan semua, selain daripada Facebook, JPW juga ada platform Instagram, Twitter, YouTube. So anda boleh search, pergi ke ruang carian, type JPW untuk mengikuti perkembangan dan inisiatif program yang ditawarkan oleh pihak JPW. Okey, so sebelum kita berakhir, saya suka untuk kongsikan tentang platform Telegram JPW, di mana di sini juga dikongsikan beberapa update program, inisiatif untuk pembangunan dan pemerkasaan wanita. Okey, so kita minta tim kita untuk siarkan poster untuk Telegram, di mana anda boleh scan, anda boleh impas kod QR untuk join grup Telegram JPW. So
Seperti anda dapat lihat di skrin anda sekarang adalah poster berkenaan dengan aplikasi Telegram Info JPW, di mana anda boleh mendapatkan informasi terkini mengenai peluang dan program untuk pembangunan dan pemerkasaan wanita. Hanya imbas kod QR untuk sertai aplikasi Telegram ini. So selain daripada Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, so anda boleh mengikuti secara langsung di laman web JPW. So seterusnya. Kita ucapkan terima kasih kepada Roshani Syamil Wani yang baru masuk hari ini. So kita nak sebelum kita berakhir, kita berikan ruang kepada Puan Pengarah untuk berkongsikan kata mungkin sedikit pesanan kepada golongan-golongan usahawan wanita khususnya. Untuk orang kata tinggalkan pesanan mungkin apa yang terbaik untuk mereka meneruskan lagi-lagi pada musim pandemik ni. Silakan. Puan Pengarah masih bersama kami? Saya kira ada gangguan teknikal di side Puan Pengarah. So saya masih lagi membuka ruang kepada saya masih lagi membuka ruang kepada peserta-peserta dan penonton-penonton live kita hari ini untuk meninggalkan sebarang komen pandangan berkenaan dengan topik pemerkasaan pembangunan sosioekonomi wanita. Dan sebelum berakhir saya berikan ruang kepada Puan Pengarah untuk berkongsikan sepatah dua kata. Silakan. Puan Pengarah. Saya percaya di side Puan Pengarah mengalami masalah teknikal dan beliau terkeluar daripada studio. Tak mengapa. Kita percaya. Kita ada komen daripada Puan Su Cik Man di mana beliau kita ada komen daripada Puan Su Cik Man, Puan. Under JPW ada ramai usahawan IKS tetapi mereka tiada platform untuk pemasaran. Untuk pengetahuan Puan Su, saya juga pernah menjalinkan kerjasama mengadakan program di bawah inisiatif CBE. Inisiatif CBE menyediakan latihan dan bimbingan mengikut kepakaran industri. Seperti saya sendiri adalah syarikat kami menawarkan perkhidmatan pemasaran secara dalam talian. So sebenarnya JPW banyak sebenarnya kelas dan latihan daripada beberapa pakar industri. Bukan hanya terhad kepada soft skills seperti menjahit, kepada craft-craft tradisional, tetapi malah mereka juga menyediakan banyak kelas dan latihan bimbingan untuk usahawan daripada untuk menambahkan skill lebih-lebih lagi bila kita bercakap tentang melangsungkan perniagaan pada era digital sekarang lah. So untuk maklumat lanjut, saya syorkan Puan Su untuk pergi ke portal JPW ataupun join grup Telegram JPW untuk mendapatkan info lanjut. So saya berikan ruang kepada Puan Pengarah untuk berkongsi sepatah dua kata sebelum kita berakhir. Silakan. Terima kasih ya Farah. Untuk makluman sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini saya dengan ini sebenarnya nak menyeru juga kepada semua mereka di luar sana untuk melayari Facebook kita sebagaimana yang saya telah nyatakan tadi. Memang ke mana-mana tempat yang saya pergi pun saya memang menggalakkan untuk semua mereka yang berminat untuk mengetahui program-program di bawah JPW ini boleh melayari di Facebook. Untuk makluman kalau kita tengok yang tadi sebagaimana saya nyatakan tadi dari segi platform pemasaran baru-baru ini kalau kita di JPW Pahang kita ada juga kaedah-kaedah untuk kita jemput juga penceramah untuk memberi cara pemasaran di Shopee masih saya rasa kalau di JPW Pahang masih lagi kita boleh tengok
dia punya perkongsian ilmu itu di platform media sosial. Jadi saya rasa sekarang ni pun kita memang tak boleh lari dengan literasi digital. Android phone, smartphone ini menjadi satu keperluan kepada kita, bukan sahaja untuk wanita tapi untuk mereka-mereka di luar sana memang satu keperluan. Dan inilah ya orang kata dalam musim pandemik ini kita perlulah menggunakan peluang yang ada sebaik mungkin, menggunakan platform media sosial, digital ke whatever, untuk kita jana pendapatan, untuk kita mendapat pengetahuan daripada apa yang kita akan laksanakan pada masa akan datang, ya, terutama sekali dalam usaha kita untuk menjana pendapatan untuk keluarga dan juga diri sendiri. Itu saja daripada saya, dan saya mengucapkan jugalah terima kasih kepada pihak SME Court kerana menjemput dalam keadaan teknikal yang tidak berapa stabil. Jadi saya rasa satu penghargaan lah ya kepada kerana menjemput saya untuk perkongsian pada pagi ini. Saya serahkan kepada Farah lah. InsyaAllah. Okay, kita berterima kasih juga kepada rakan kerjasama strategik untuk program Biz Talk Show bersama Cikgu Hanim dalam slot webinar bersempena Minggu PKS 2021. Okay, rakan kerjasama bersama dengan SME Corp Malaysia dan Persatuan Tunas Usahawan Negeri Pahang Patuh. So, sekali lagi suka untuk saya kongsikan kepada penonton kita hari ini, siaran live ini dijalankan serentak di 3 platform media sosial: Facebook page rasmi Right Out Viral, SME Corp Malaysia Pahang dan juga Persatuan Tunas Usahawan Negeri Pahang Patuh. Okey, terima kasih Puan Pengarah, terima kasih Puan Ronas Liza Nadia Abidin kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. So insya-Allah di lain kesempatan kita dapat menjalinkan kerjasama lagi untuk lebih banyak inisiatif bantuan kepada usahawan-usahawan khususnya golongan wanita. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. So semoga dengan perkongsian daripada tajuk kita hari ini dapat memberi sedikit dapat membuka mata kita dan memberi kita sedikit pengetahuan tentang inisiatif-inisiatif pembangunan pemerkasaan sosial ekonomi wanita. So kepada anda di luar sana, okey, sekiranya anda mengenali mana-mana golongan wanita, tidak kisahlah daripada orang kata usahawan belia, ibu tunggal, asnaf. So sebenarnya JPW ni banyak menyediakan program-program untuk golongan wanita daripada kelompok-kelompok ini. So jika anda mempunyai kenalan yang memerlukan bantuan, anda boleh pergi layari laman web portal JPW untuk mendapatkan info lanjut. Okey, so seterusnya sebelum kita berakhir, suka untuk saya kongsikan, insya-Allah malam ini kita akan bersiaran semula pada jam 8.45 malam. Okey, bersama dengan tetamu khas daripada negara serantau, okey, negara jiran kita. Okey, daripada negara Indonesia untuk bercakap sedikit tentang penggunaan dan pengaplikasian digital di dalam dunia. Okey, so stay tune. InsyaAllah malam ni kita jumpa 8.45 malam. Okey, untuk bercakap tentang orang kata kesedaran, okey, untuk mempelajari serba sedikit asas perundangan dalam melangsungkan perniagaan secara digital. Okey, so saya tinggalkan anda dengan poster untuk anda sertai Telegram JPW Pahang. So sekian saja itu daripada kami, selaku saya wakil kepada warga kerja. InsyaAllah. Assalamualaikum.